Jadi keinginan hawa nafsu itu suatu perkara yang wujud di dalam diri kita dan mesti kita menjalankan aktiviti yang sesuai bagi tujuan memperbaikinya. Yang pertama sekali, hawa nafsu itu hendaklah kita didik dengan baik. Dan yang keduanya, hawa nafsu hendaklah kita halang daripada keinginan-keinginannya. Dan yang keempatnya, kita jadikan hawa nafsu itu sebagai satu daripada tenaga yang kuat untuk mendorong kita kepada taat kepada Allah. Jadi maknanya nafsu ini kalau dirujuk kepada Quran disebutkan pertamanya yang paling buruk disebut an-nafsul ammarah bisu. Ini memang hawa nafsu yang berpaksi kepada keinginan-keinginan syaitan ataupun yang digunakan oleh syaitan untuk mendapat pengaruh dan boleh menjadi mempengaruhi diri kita mengikut amarah yang disebutkan itu. Dan yang kedua, peringkat nafsul lawamah, yakni nafsu yang lebih baik yang telah pun sedar untuk memperbaiki diri, sebab itu disebut lawamah. Maknanya dalam Quran diberitahu bahawa orang yang punya nafsu lawamah ini, bila dia buat dosa, dia sedar dia salah dan dia akan bertaubat daripada dosa-dosanya. Dan apabila dia meneruskan proses bertaubat dan proses menjalani kehidupan yang baik, yang kalau sekiranya secara khusus disebutkan sebagai tazkiyatun nafs, iaitu menyucikan diri, menyucikan jiwa, menyucikan rohani. Maka apabila kita berjaya menyucikan rohani ini, kita akan naik kepada peringkat an-nafsul mutmainnah. Jadi bila sampai kepada nafsul mutmainnah, artinya nafsu itu akan menjadi tenaga yang kuat untuk mendorong kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat di dalam menjalani segala perintah yang diwajibkan, taat dalam menjalani segala perkara yang baik yang disunatkan dan yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diredainya, dan taat dalam meninggalkan segala larangan Allah yang diharamkan dan juga yang dimakruhkan. Maknanya kita mendapat kedudukan yang sempurna dari segi aspek rohani di dalam hidup kita, iaitu berjaya pertama sekali mendidik nafsu kita, yang kedua menahan keinginan-keinginannya yang boleh membawa kepada kerosakan, yang ketiganya dapat kita menggunakan sebagai tenaga yang kuat yang boleh mendorong kita lebih taat dan lebih taat. Dan sebab itu diuji kita selama sebulan dalam bulan Ramadan untuk memperbaiki keinginan-keinginan kita supaya sesuai dengan maksud an-nafsul mutmainnah, iaitu nafsu yang tenang dan damai yang menjadi rakan kuat kepada kita sebagai pemilik nafsu itu. Dan dalam hal ini Imam Al-Ghazali telah menggambarkan tentang hawa nafsu, iaitu nafsu kita itu dengan diri kita seperti tuan kuda dengan kudanya. Apabila kita mempunyai nafsu yang telah terdidik, nafsu yang dikawal dan didisiplin dengan baik, dan nafsu yang dibangunkan sampai menjadi nafsul mutmainnah, artinya kita menjadi tuan kuda yang bijak. Lalu kita dapat mengenderai nafsu itu untuk membawa kita ke jalan-jalan kebaikan, untuk membawa kita kepada keadaan taat dan lebih taat, untuk membawa kita kepada jalan keselamatan, bukan saja untuk dunia tetapi yang lebih penting untuk akhirat. Sebab itu melaksanakan doa kita yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, iaitu kita mohon dengan Allah, ampunkanlah dosa kita, iaitu dapatkanlah kita kebaikan untuk dunia dan dapatkanlah untuk kita kebaikan untuk akhirat, dan jauhlah kita daripada api neraka. Dan sesuai dengan tujuan puasa yang akhir itu,
bebas, merdeka daripada azab neraka. Jadi maknanya bila kita beramal dengan baik dan nafsu kita terjaga dengan baik dan didisiplinkan dengan baik, maka Allah Ta'ala redha kepada kita. Dan syarat untuk kita dapat syurga Allah, selain daripada kita menunaikan kewajipan-kewajipan dan juga taat kita di dalam menghalang segala perkara yang membawa kepada dosa, ialah kita perlu dapat redha Allah. Dan dengan redha Allah kita akan masuk syurga. Dan itulah balasan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan oleh sunnah Nabi SAW tentang keutamaan yang boleh kita dapati daripada ibadat-ibadat yang kita tunaikan. Sebenarnya puasa hanya satu daripada ibadat yang menjadi rukun kepada agama kita. Kita dimulakan rukun Islam itu dengan mengucap syahadah. Artinya dengan perbaiki diri kita supaya beriman dengan betul dan sempurna. Lepas itu membuktikan iman itu dan memupuknya dengan menunaikan salat. Dan salat itu ditunaikan yang fardu 5 kali sehari semalam dan ditambah dengan yang sunat-sunat seberapa yang kita mampu, terutama sekali peluang yang diberi dalam bulan Ramadan, iaitu sunat salat tarawih. Dan hanya ada salat tarawih itu dalam bulan Ramadan sahaja. Jadi maknanya bagi kita yang telah menjalani sebulan Ramadan dan kita telah menghidupkan Ramadan dengan ibadat-ibadat, termasuklah peluang bersalat tarawih itu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Dan kemudian kita dianggap memperkukuhkan iman itu dengan cubaan-cubaannya dengan berpuasa. Dan puasa ini tentulah banyak cubaannya, dan kemudian kita sampai kepada selepas daripada bulan Ramadan kita menyambut Syawal, tetapi Syawal bukanlah waktu untuk bersukaria mengikut keinginan hawa nafsu, kerana hawa nafsu tadi sudah dididik dengan baik. Dan menuju kepada kemuncak ibadat kita, iaitu dalam bulan Zulhijjah kita akan menunaikan haji. Kalau kita tak pergi haji pun pada tahun ini, saudara-saudara kita, adik-beradik kita, sahabat kita pergi menunaikan haji, dan kita berdoa untuk mereka dan mereka pun mendoakan untuk kita. Dan itulah di antaranya kesempurnaan kita menunaikan puasa dan menyambut hari raya, tanda syukur kita, tanda kita gembira kerana berjaya, dan mengucapkan takbir, tahmid, tahlil dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu saya kira sudah memadai untuk kita memahami maksud berhari raya sebagai satu daripada kewajipan kita. Dan kita harap kita dapat Allah Ta'ala terima dengan baik, redha atas kita, dan kita dapat balasan syurga di akhirat nanti. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.